Selamat datang ke KWK Accounting. Saya Kalai. Dalam video pengajaran ini, saya akan menerangkan maksud pengekosan marginal dan serapan, ciri-ciri, perbezaan, kepentingan dan limitasi, kelebihan dan kelemahan bagi kedua-dua kaedah pengekosan ini, pengekosan marginal dan pengekosan serapan. Dalam video pengajaran yang berkaitan dengan penyerapan kos overhead, saya telah memberitahu kepada anda bahawa ada dua jenis kaedah pengekosan produk yang utama. Satu, pengekosan serapan dan dua, pengekosan marginal. Dan selama ini, kita telah belajar bagaimana untuk mengirakan kos produk mengikut kaedah pengekosan serapan. Kerana itulah yang diterima oleh piawaian perakaunan untuk penilaian inventory. Jadi, pengekosan kerja dan pengekosan proses yang anda telah belajar sebelum ini adalah mengikut pengekosan serapan. Sekarang, kita lihat pengekosan marginal dan bezakannya dengan pengekosan serapan. Kita akan belajar bagaimana menyediakan penyata pendapatan mengikut kedua-dua kaedah pengekosan ini, pengekosan marginal dan pengekosan serapan. Mula-mula, mari kita fahamkan maksud pengekosan marginal. Kaedah pengekosan ini juga dipanggil sebagai pengekosan sud. Sud adalah istilah lama untuk marginal, pengekosan langsung, direct costing, atau pengekosan berubah, variable costing. Sebenarnya, nama-nama ini merujuk kepada kos berubah. Jadi pengekosan marginal ini adalah satu cara mengekoskan produk berdasarkan kepada kos-kos berubah pengeluaran, dan kos tetap pengeluaran dianggap sebagai kos tempoh. Ingat, mengikut pengekosan marginal, kos produk terdiri daripada kos berubah pengeluaran sahaja, dan kos tetap pengeluaran adalah kos tempoh. Jadi, klasifikasi kos yang dibincangkan dalam topik 1, kita telah bincangkan mengenai 3 jenis klasifikasi kos, yaitu mengikut klasifikasi fungsi, gelagat, dan pengesanan dan pengalokasian. Jadi, dalam kes pengekosan marginal, klasifikasi kos yang kita akan gunakan adalah mengikut gelagat kos, di mana kos akan dibagikan kepada ataupun dikelaskan kepada kos berubah, kos tetap, dan kos campuran. Sekarang kita lihat kepada definisi SIMA. SIMA mendefinisikan kos marginal sebagai perubahan dalam jumlah kos apabila satu unit ditambahkan kepada jumlah unit. Dan pengekosan marginal sebagai satu kaedah menentukan kos marginal dan kesannya terhadap keuntungan apabila volume pengeluaran berubah. Definisi ini menegaskan bahawa kos seunit produk adalah kos-kos pengeluaran yang berubah. Sekarang, mari kita ketahui maksud pengekosan serapan pula. Anda telah gunakan pengekosan serapan dalam pengekosan kerja dan pengekosan proses untuk mengirakan kos seunit kerja atau produk. Dalam topik ini, kita akan belajar menyediakan penyata pendapatan mengikut kaedah pengekosan serapan ini. Sebelum itu, beberapa perkara penting mengenai pengekosan serapan. Pengekosan serapan juga dipanggil sebagai pengekosan penuh, full costing, atau pengekosan tradisi, traditional costing. Perkataan serapan merujuk kepada aktiviti menyerapkan overhead kepada produk. Kaedah pengekosan ini mengirakan kos produk dengan mengambil kira kos berubah dan kos tetap pengeluaran. Kos bukan pengeluaran akan dikira sebagai kos tempoh. Jika anda ingat kembali apa yang diajar dalam topik 1 mengenai klasifikasi kos, kaedah pengekosan serapan menggunakan klasifikasi kos mengikut fungsi, di mana kos dikategorikan kepada kos pengeluaran dan kos bukan pengeluaran. Semua kos pengeluaran
yang terdiri daripada kos berubah pengeluaran dan kos tetap pengeluaran adalah kos produk. Pasal itulah ia juga dipanggil pengekosan penuh, full costing. Penuh ini merujuk kepada kos berubah pengeluaran dan kos tetap pengeluaran. Pengekosan marginal tidak ambil kira kos tetap pengeluaran dalam kos produk. SEMA mendefinisikan pengekosan serapan sebagai satu kaedah pengekosan di mana di samping kos langsung memperuntukkan kos overhead pengeluaran kepada unit kos dengan menggunakan satu atau lebih kadar serapan overhead. Definisi SEMA menegaskan kepada kos tetap yang diserap kepada produk dengan kadar serapan overhead. Berkaitan dengan kadar serapan, anda telah belajar dalam topik 4, penyerapan kos overhead. Balik ke video pengajaran itu, jika anda masih belum memahami cara untuk mendapatkan kadar serapan overhead dan juga cara untuk menyerapkan overhead kepada produk. Mari kita lihat kepada ciri-ciri pengekosan marginal dan serapan. Pengekosan marginal dahulu. 1. Kos perlu dikelaskan kepada kos berubah dan kos tetap. Amalan klasifikasi gelagat kos di sini. Jika ada kos campuran, anda mesti asingkannya kepada kos berubah dan kos tetap. Anda sudah pun belajar mengenai cara mengasingkan kos campuran. 2. Seperti saya katakan semasa menerangkan maksud pengekosan marginal, kos produk mengikut pengekosan marginal hanya terdiri daripada kos berubah pengeluaran. 3. Kos tetap pengeluaran bukanlah sebahagian daripada kos produk. Ia diambil kira sebagai kos tempoh. Dan keempat, keuntungan ditentukan melalui konsep margin caruman. Konsep ini akan difahami apabila saya tunjukkan cara menyediakan penyata pendapatan mengikut kaedah pengekosan marginal. Ciri pengekosan serapan pula. 1. Mengamalkan klasifikasi kos mengikut fungsi, iaitu mengkelaskan kos kepada kos pengeluaran dan kos bukan pengeluaran. 2. Kos produknya terdiri daripada semua kos pengeluaran, kos berubah pengeluaran dan kos tetap pengeluaran. Dan 3. Kos bukan pengeluaran adalah kos tempoh bagi tempoh yang berkaitan. Saya telah rumuskan perbezaan antara pengekosan marginal dan pengekosan serapan dalam jadual yang diberikan dalam slide ini. Yang pertama, dari aspek perbezaan kos produk. Kos produk pengekosan marginal mengambil kira kos berubah pengeluaran saja. Manakala kos produk mengikut pengekosan serapan terdiri daripada kos berubah dan kos tetap pengeluaran. Dari aspek kos tempoh, pengekosan marginal merekod semua kos tetap, pengeluaran dan bukan pengeluaran sebagai kos tempoh. Kos tempoh dalam pengekosan serapan adalah semua kos bukan pengeluaran. Ini boleh merujuk kepada kos berubah dan kos tetap bukan pengeluaran. Dari aspek nilai inventory, berarti kos produk yang digunakan untuk menilai inventory. Seperti saya kata dalam aspek perbezaan pertama, pengekosan marginal hanya ambil kira kos berubah pengeluaran, tetapi pengekosan serapan ambil kira kos berubah dan kos tetap pengeluaran. Dari aspek kurang atau lebih serap overhead, ini hanya berlaku dalam pengekosan serapan yang akan menggunakan kadar serapan overhead pratentu untuk menyerapkan overhead. Tiada dalam pengekosan marginal. Dari aspek asas keputusan pihak pengurusan membuat keputusan berdasarkan kepada margin caruman dalam pengekosan marginal, manakala dalam pengekosan serapan, keputusan dibuat berdasarkan kepada untung bersih. Anda akan fahami
perkara ini apabila anda belajar menyediakan penyata pendapatan. Dalam slide ini, saya akan terangkan mengenai kepentingan dan limitasi pengkosan marginal. Kebanyakan daripada kepentingan pengkosan marginal adalah berkaitan dengan tujuan perancangan dan pembuatan keputusan. Topik 9, 10 dan 11 yang anda akan belajar adalah mengenai perancangan dan pembuatan keputusan. Maka, anda akan menggunakan kaedah pengkosan marginal dalam topik-topik yang disebutkan tadi. Mari kita lihat kepada beberapa kepentingan pengkosan marginal. 1. Anda boleh gunakan pengkosan marginal untuk menetapkan satu harga yang lebih rendah daripada kos penuh. Erti kos penuh adalah kos berubah dan kos tetap pengeluaran. Lazimnya, kos tetap adalah kos yang tidak boleh dikawal kerana ia adalah kos committed. Jadi, kita kena pastikan bahawa harga kita sekurang-kurangnya lebih tinggi daripada kos berubah. Kaedah pengkosan marginal membantu pihak pengurusan menetapkan harga dengan cara ini, iaitu mengikut kos berubah. Yang kedua, biasanya kebanyakan perniagaan mempunyai polisi penetapan harga. Pihak pengurusan boleh menetapkan harga mengikut satu tokokan atas kos penuh, kos berubah, kos piawai atau kos-kos lain. Pengkosan marginal boleh digunakan untuk mengirakan kos produk sebelum ia ditokok untuk menetapkan harga. Jadi di sini, pengkosan marginal iaitu cara penetapan harga mengikut pengkosan marginal adalah satu tokokan atas kos berubah produk. 3. Oleh kerana kos berubah boleh dikawal, pengkosan marginal boleh digunakan untuk mengetahui amalan operasi-operasi yang berbeza atas kos berubah. Pihak pengurusan gunakan analisis ini untuk membuat keputusan. 4. Kadangkala pihak pengurusan ingin membuat keputusan sama ada sesuatu komponen itu perlu dibuat sendiri atau dibeli. Kaedah pengkosan marginal boleh membantu dalam proses pembuatan keputusan sebegini. 5. Pengkosan marginal juga boleh digunakan untuk pemilihan antara projek. Satu lagi amalan pengkosan marginal dalam proses pembuatan keputusan. 6. Analisis titik pulang modal menggunakan kaedah pengkosan marginal juga. Anda akan belajar mengenai analisis titik pulang modal dalam topik yang berikutnya, topik 9. Jadi, fahamkan konsep margin caruman yang akan diperkenalkan dalam topik ini. Sekarang, mari kita lihat kepada limitasi pula. 1. Tidak normal untuk menetapkan harga mengikut kos berubah saja. Ia akan merugikan perniagaan. 2. Jika otomasi perkilangan adalah tinggi, komponen overhead tetap adalah satu bahagian yang besar dalam kos produk. Penilaian inventory atau penetapan harga mengikut kos berubah saja adalah tidak sesuai. 3. Meningkatkan margin caruman dengan menaikkan harga atau mengurangkan kos berubah adalah satu praktis yang tidak baik. Ia boleh mengurangkan daya saing perniagaan. 4. Harga adalah rendah apabila harga ditetapkan mengikut kos berubah. Ini boleh mencetuskan persaingan harga. Sekarang, mari kita ketahui mengenai kebaikan dan kelemahan pengkosan marginal. Dari segi kebaikan, yang pertama, pengkosan marginal memerlukan kita asingkan kos kepada kos berubah dan kos tetap. Pengetahuan mengenai kos berubah dan kos tetap ini boleh membantu kita dalam proses perancangan, kawalan dan pembuatan keputusan. Yang kedua, penilaian prestasi berdasarkan kepada kos berubah adalah lebih adil kerana hanya kos berubah boleh dikawal oleh pengurus yang dipertanggungjawabkan. Kos tetap
adalah cost committed, tidak boleh dikawal dalam jangka masa pendek. Yang ketiga, oleh kerana kos akan berubah secara langsung dengan perubahan dalam tingkat aktiviti, maka perubahan dalam margin caruman mudah diketahui. Ini boleh digunakan oleh pihak pengurusan untuk tujuan perancangan, kawalan dan pembuatan keputusan. Dari segi kelemahan pula, yang pertama, pengasingan kos kepada kos berubah dan kos tetap bukanlah senang. Pengasingan ini tidaklah tepat. Yang kedua, kos produk terkurang nyata kerana tidak mengambil kira kos tetap pengeluaran. Yang ketiga, kaedah pengkosan ini tidak diterima oleh piawaian perakaunan, maka ia digunakan untuk laporan dalaman sahaja. Dalam slide sebelum ini, kita lihat kepada kebaikan dan kelemahan pengkosan marginal. Sekarang, mari kita lihat kepada kebaikan dan kelemahan pengekosan serapan pula. Kebaikan dahulu. Yang pertama, diterima oleh piawaian perakaunan dan digunakan untuk pelaporan luaran. Yang kedua, semua kos pengeluaran, iaitu kos berubah dan kos tetap pengeluaran, diambil kira dalam kos produk. Ini adalah cara penilaian inventory yang betul. Yang ketiga, lebih sesuai untuk penilaian inventory dan penetapan harga kerana mengambil kira semua kos pengeluaran. Kelemahan pula, yang pertama, overhead tetap diserap kepada kos produk. Kadar serapan adalah satu anggaran, maka kos produk tidaklah tepat. Yang kedua, pengkosan serapan mengambil kira kos tetap dalam pengiraannya. Dalam proses pertimbangan pembuatan keputusan, kos tetap dianggap sebagai tidak relevan. Jadi pengkosan serapan tidaklah sesuai untuk tujuan pembuatan keputusan. Yang ketiga, tidaklah adil jika penilaian prestasi dibuat mengikut pengkosan serapan. Ini adalah kerana kos termasuk kos tetap yang tidak boleh dikawal oleh pengurus. Layarilah laman web www.kvk-accounting.com untuk nota dan latihan. Sekian, terima kasih.